Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa saya live baru-baru ni, ada yang tanya saya, Abang Cerah, antara USB Wi-Fi adapter dengan PCIe Wi-Fi adapter, yang mana patut dia beli? And saya tak pernah buat intensive comparison antara USB Wi-Fi adapter dengan PCIe Wi-Fi adapter. So, jawapan saya ketika tu ialah berdasarkan apa yang tertulis dekat website dan juga kertas lah. Dari situ saya dapat simpulkan yang better anda beli USB Wi-Fi adapter. Sebab dia, yang pertama, spesifikasi dia sama je dengan PCIe Wi-Fi adapter. Yang kedua, dia punya harga. Harga dia boleh kata separuh ataupun 1/3 daripada PCIe Wi-Fi adapter. Dan yang ketiga, dia senang. Plug and play. Anda just cucuk dekat USB port dan anda boleh terus gunalah. So, settle jawapan saya malam tu. The next day, saya terfikir, why not saya buat eksperimen untuk tahu antara USB Wi-Fi adapter dengan PCIe Wi-Fi adapter ni yang mana patut kita beli. Saya pun run dia punya eksperimen lebih kurang 2 minggu macam tu, and saya dapati jawapan saya kepada brother tu tak tepat. The best thing untuk anda beli sebenarnya ialah PCIe Wi-Fi adapter. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Video ni sebenarnya pendek saja, tapi saya percaya kalau anda tonton dari awal sampai akhir, anda akan dapat something yang betul-betul precious. Anda bersama saya, precious ke precious sebutan dia, tapi yang penting berharga lah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, untuk makluman anda, video ni tak disponsor oleh mana-mana pihak. Ini adalah inisiatif saya sendiri sebab saya pun nak tahu apakah perbezaan antara USB Wi-Fi adapter dengan PCIe Wi-Fi adapter. Dia macam ni oh. Kenapa saya tiba-tiba nak tahu benda ni, selain dari soalan yang ditanya oleh brother kita tu, adalah kerana dalam dunia IT ni, kalau produk tu dah tak valid dalam market, dia akan dihentikan production dia. Macam contoh, kalau dulu kita boleh nampak ada banyak brand yang buat PCIe sound card tapi untuk tahun 2020, 2021, even sekarang 2022, dah banyak brand tak keluarkan PCIe sound card. Sebab banyak motherboard sekarang dia dah datang dengan sound card yang power. Macam contoh MSI Mac B550M, dia punya sound card tu memang dah cantik gila. That's why kita boleh nampak ada sesetengah brand sahaja yang keluarkan PCIe sound card tu. Tapi untuk PCIe Wi-Fi adapter ni, anda boleh nampak banyak lagi brand yang keluarkan dia. TP-Link ada, D-Link ada, Asus ada, Totolink pun ada. Boleh kata hampir semua brand masih keluarkan produk ni, bermaksud yang dia masih lagi legit dalam pasaran, and comparison antara USB Wi-Fi adapter dengan PCIe Wi-Fi adapter adalah satu comparison yang rational. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk video kali ni saya guna Totolink AC600BU. Dia adalah satu Wi-Fi adapter yang mampu bagi Wi-Fi AC dan Bluetooth 4.2. Dia bukan yang latest punya. Manakala untuk satu lagi PCIe ni saya pakai Asus AX58BT. Spesifikasi antara Totolink AC600BU dengan Asus Wi-Fi 6 AX58BT ni langit bumi bosku. Ini macam saya bagi tahu tadi, AC600 dengan Bluetooth 4.2. Manakala yang ni dia adalah Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.0. Cuma yang ni je lah yang ada dalam almari saya, yang ada dalam store saya. Jadi saya buat juga supaya kita dapat satu gambaran kasar apakah beza antara USB Wi-Fi adapter dengan PCIe Wi-Fi adapter. Untuk Totolink ni, cara guna dia simple sahaja. Anda just plug and play. Anda cucuk dekat port USB anda, and normally untuk Windows 10 dan juga Windows 11 dia akan automatic detect. Let's say dia tak detect, anda jangan risau sebab dalam ni dia dah ada driver. Once anda cucuk, anda punya dekat disk PC ataupun main komputer tu, dia akan detect ada driver baru, anda boleh install menggunakan benda alah ni. Dia macam pendrive lah, tapi kita tak boleh simpan data masuk ke dalam dia.
Ini untuk Totolink AC600. Harga dia dalam RM49 Malaysia macam tu. Kalau anda nak guna untuk laptop, memang saya recommend lah. Kalau Wi-Fi adapter laptop anda, Wi-Fi anda dekat laptop anda rosak, anda boleh guna dia. Dan satu lagi, Asus AX58BT ni, dia pun sebenarnya plug and play. Dia simple juga nak guna dia. Tapi anda kena buka PC, masukkan ke dalam slot PCIe Express yang kecil tu. Bukan yang besar yang cucuk grafik card, tapi yang kecil tu Dan anda kena install driver dia. Kalau Windows 10, Windows 11 anda tak detect dia, anda kena pergi dekat website Asus dan anda kena carilah dia punya driver. Yang ni leceh sikit, but still senang sebenarnya. Senang. Jangan takut, anda boleh buat benda ni. Alright, so mula-mula saya guna Totolink AC600BU ni. Dekat rumah saya maximum speed internet ialah 300 Mbps per second. Okay, side story. Sebelum ni saya ada kongsikan dengan anda trik untuk upgrade internet Unify anda dari 100 Mbps per second ke 300 Mbps per second tanpa sebarang pertambahan komitmen bulanan. Maksudnya, kalau sebelum ni untuk dapatkan 100 Mbps per second anda kena bayar RM139 Malaysia. Dengan trik yang saya kongsikan tu, anda boleh naik speed ke 300 Mbps per second dengan bayaran masih lagi RM139 Malaysia. Saya letak link video tu pada akhir video nanti. Dari situ saya dapat feedback. Ada yang kata trik tu berjaya, ada yang kata trik tu tak berjaya. Apa-apa pun good luck untuk siapa-siapa yang nak try lah. Balik pada story kita. Saya guna Wi-Fi adapter dari Totolink ni. Saya dapat, mula-mula tu saya dapat full speed 300 Mbps per second dalam bilik ni lah. Ni komputer saya ada dekat belakang ni. Saya guna dia dalam satu jangka masa yang lama. Dalam 3-4 hari tak tutup PC. Kalau saya tak buat kerja pun, saya just run saya punya Google Drive, bagi dia upload data-data yang saya baru buat dekat PC semua tu kan. Mula-mula dapat 300 Mbps per second dan lama kelamaan dia makin drop. Dia punya speed 300 Mbps per second, lepas tu jadi 200 Mbps per second, lepas tu jadi 100 Mbps per second. Worst, sampai satu masa tu dia jadi sangat-sangat teruk, yang mana internet dia tak stable Kadang-kadang putus, kadang-kadang sambung, kadang-kadang saya terpaksa guna 2.4 GHz, kadang-kadang saya terpaksa guna 5 GHz. So dekat situlah saya nampak macam tak berapa bagus benda lah ni. Saya pun letak tepi, saya pun pasang ni Asus AX58BT Wi-Fi 6 Saya pakai dia dan saya guna dia dalam satu jangka masa yang lama, lebih kurang sama dengan AC600BU dari Totolink ni. Saya dapati dia punya internet connection speed memang maksimum dan sangat-sangat stable. Dekat situlah saya fikir, apakah yang menjadikan perbezaan, apakah yang menimbulkan perbezaan antara USB Wi-Fi adapter dari Totolink dengan PCIe Wi-Fi adapter dari Asus ni. Fikir, saya baru ingat satu benda. Saya baru ingat satu benda. Masa saya cabut Totolink AC600BU ni, saya rasa panas gila dekat Wi-Fi adapter ni. So, dari sini kita tahu yang sebenarnya dalam USB Wi-Fi adapter ni dia ada satu chipset. Dia ada otak, ataupun senang cerita dia ada prosesor dia tersendiri. So, prosesor ni bila mana dia buat kerja, dia akan jadi makin panas. Dia keluarkan haba. Panas. Dan kita tahu barang komputer ni bila dia panas, dia akan jadi throttling. Dia akan rendahkan performance dia. So, dekat situlah nampak kekurangan bila mana kita pakai USB Wi-Fi adapter. Dia tak ada satu sistem yang menyejukkan dia. Lagipun dia ada dalam satu chassis plastik ni, yang mana benda ni pun mengganggu dia punya cooling system lah. Manakala untuk Asus AX58BT, dia dah ada heatsink and dia PCB board dia pun terdedah dengan udara untuk sejukkan dia punya PCB board, and di bahagian chipset dia tu pun dah ada heatsink untuk kekalkan suhu dia. Dengan cara tu dia mampu bagi kepada kita satu performance yang stable dan juga performance yang kita kata maksimum lah untuk dia. That's why kalau anda ada PC, anda better beli PCIe Wi-Fi adapter berbanding dengan USB Wi-Fi adapter. Yang ni lagi berbaloi lah. Lagipun dia tak makan slot sangat. Dia pakai PCIe Express, dia tak pakai PCIe graphic card yang kita pakai letak graphic card tu. Dia cara pasang dia senang gila, plug and play sahaja. So itu perbezaan dia. Harga yang ni RM49 Malaysia, yang ni harga dia RM119 Malaysia. Kalau anda memang kita kata hardcore user, anda guna untuk main game, anda guna untuk download, and anda tak nak
tutup PC anda maybe 1 minggu ataupun maybe memang 1 bulan anda guna, anda memang tak tutup PC anda, 100% saya recommend anda beli benda alah ni. Yang kat tepi saya, PCIe Wi-Fi adapter, especially dari Asus ni, sebab saya dah guna, so saya tahu performance dia macam mana, and saya sangat-sangat recommend anda untuk beli dia. Dekat luar sana ada banyak lagi brand yang offer kepada kita, ada yang lagi murah compare dengan Asus, tapi bab networking ni, brand yang saya yakin memang Asus lah. Yang kedua saya yakin ialah Tenda. Yang ketiga D-Link. Yang last sekali TP-Link. Itu saya punya susunan lah. Lepas tu kalau anda ni jenis guna komputer kejap, dan bila anda nak keluar kerja ataupun anda nak keluar pergi kelas belajar dekat universiti, anda turn off anda punya PC, anda boleh beli USB Wi-Fi adapter ni. Anda kena bagi masa untuk dia sejukkan bahagian dalaman dia, by that dia mampu kekalkan dia punya performance tu. Kalau panas sangat macam saya cerita tadi, dia akan rendahkan dia punya performance, and worst case dia jadi tak stable. Bila internet perlahan tu saya boleh accept lagi, tapi bila tak stable memang tak best gila. So saya sediakan link untuk anda beli beberapa item yang berkait dengan networking, yang mampu naikkan internet speed rumah anda, yang mampu bagi kestabilan internet rumah anda, dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.